Saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita enroll teacher yang akan mengajar bersama dengan kita menggunakan platform yang sama, dan juga bagaimana untuk kita create group dan juga password. Jadi tuan-puan perlu pergi pada platform, menggunakan gear icon di sini, iaitu action menu. Tuan-puan hanya perlu klik pada more di bawah ni. Tuan-puan pergi pada user dan tuan-puan perlu klik pada enroll user. Di ruangan enroll user ni, tuan-puan perlu klik pada enroll user sebelah kanan atas ni. Dan tuan-puan perlu buat carian pada nama tuan-puan sendiri. Contohnya nama saya, dan tuan-puan perlu assign role sebagai manager ataupun teacher. Jika tuan-puan adalah penyelaras bagi kursus tersebut, tuan-puan perlu assign diri tuan-puan sebagai manager, dan jika tuan-puan hanya teacher yang akan mengajar bersama-sama, tuan-puan perlu assign sebagai teacher. Katakanlah saya pilih role saya adalah sebagai teacher dan saya enroll user. Jika tuan-puan lihat nama saya dipaparkan di sini dan role saya adalah teacher. Manager dan juga course creator ni disebabkan saya adalah penyelaras CDOS di jabatan, so secara automatik role saya juga adalah sebagai manager dan juga course creator. Jika tuan-puan ingin melantik pensyarah lain sebagai teacher yang akan mengajar bersama-sama, sama ada pensyarah tersebut boleh assign ataupun enroll diri dia sendiri, ataupun kita sebagai penyelaras, kita nak assign untuk pensyarah yang lain pun boleh. Maksudnya tuan-puan hanya perlu ulang semula step tadi, enroll user. Tuan-puan perlu buat carian. Contohnya kita ambil satu pensyarah, Faziah binti Zakaria. Tuan-puan assign role Puan Faziah ni sebagai teacher dan kita enroll user. Jadi tuan-puan lihat nama Puan Faziah Zakaria ni, role dia adalah sebagai teacher. Selesai kita assign pensyarah lain sebagai teacher dalam platform ni, tuan-puan perlu pergi pada gear icon ni, action menu. Tuan-puan perlu klik pada enrollment method. Pada ruangan enrollment method, jika tuan-puan lihat menu enrollment ni, user, nilai dia adalah 2. Ini bermaksud ada 2 pensyarah yang kita enroll dia secara manual. Jadi tuan-puan boleh pantau bilangan user di sini mengikut kepada bilangan pensyarah yang telah kita enroll. Jadi tuan-puan hanya perlu pergi pada add method, choose, klik choose. Tuan-puan perlu isi ataupun perlu klik save enrollment. Pada ruangan save enrollment, hanya 5 perkara yang tuan-puan perlu isi dan juga tukarkan option dia. Yang pertama adalah custom instant name. Tuan-puan perlu letak nama dia di JJ mengikut kursus tuan-puan 300 30113, sesi Jun 2020. Ini adalah standard yang kita akan tulis pada sesi Jun 2020. Jadi saya harap kesemua pensyarah dapat mengikut standard yang telah saya letakkan ni, iaitu dengan di depan adalah kod khusus dan di belakang adalah sesi semasa. Poin yang kedua, allow existing enrollment dan juga allow new enrollment. Tuan-puan perlu biarkan kepada yes, dan juga enrollment key. Enrollment key ni adalah password yang perlu tuan-puan share kepada pensyarah lain. Sekiranya pensyarah daripada jabatan lain ingin akses tuan-puan punya platform, ingin lihat cara pembangunan item dalam platform tuan-puan, tuan-puan perlu kongsi enrollment key ni kepada pensyarah sahaja dan bukan di kalangan student. Saya ulang, enrollment key ni hanya diberi kepada pensyarah di jabatan lain ataupun pensyarah di program yang lain untuk dia akses masuk melihat platform tuan-puan. Jadi untuk senang ingat, dia mesti menggunakan gabungan huruf besar, huruf kecil, number, simbol dan juga tidak melebihi 8 aksara. Jadi yang seterusnya tuan-puan perlu tukarkan option use group enrollment key kepada yes. Jadi 5 item ni, yang pertama adalah custom instant name, allow existing enrollment, allow new enrollment, enrollment key dan juga use group enrollment key sahaja yang perlu tuan-puan lihat dan juga edit.
Dan seterusnya Tuan Puan boleh klik Add Method. Okey, dia akan paparkan di sini DJJ 3013 sesi Jun 2020. Okey, user di sini adalah kosong. Jadi jika pelajar masuk menggunakan password yang lain, okey, dan juga pensyarah lain yang masuk menggunakan password yang telah Tuan Puan bangunkan tadi, okey, bilangan number di sini akan meningkatlah. Okey. Seterusnya, bagaimana untuk kita create group dan juga password? Tuan Puan perlu kembali kepada platform Tuan Puan, klik di atas ni, klik kod khusus. Okey, kita akan kembali kepada platform. Tuan Puan hanya perlu pergi kepada button ataupun ikon gear tersebut, iaitu action menu di sebelah kanan. Okey, Tuan Puan klik pada more. Tuan Puan pergi pada user. Okey, pada ruangan user ni, Tuan Puan klik pada groups. Okay, so dalam groups ni ada dua kotak yang mewakili sebelah kanan adalah member dan sebelah kiri adalah groups. Okay, bagi platform ataupun kursus material science ni, okay, kita ada dua pensyarah, okay, saya dan juga Puan Fauziah tadi. Jadi kita akan ada dua kelas. Jadi bagaimana untuk kita wujudkan dua group tu tadi? Tuan Puan boleh scroll ke bawah, akan ada satu button create group. Klik create group. Okay, Tuan Puan perlu isi nama bagi kumpulan tersebut. Contohnya saya mengajar kelas DKM 4A. Okey, DKM 4A. Dan item yang kedua yang Tuan Puan wajib isi adalah enrollment key. Okey, klik pada enrollment key. Okey, sama juga kita perlu masukkan gabungan huruf kecil. Okey, gabungan huruf kecil, huruf besar, simbol dan juga number. Okey, hanya enrollment key ini sahaja yang perlu saya kongsi kepada kelas DKM 4A. Okey, pelajar selain daripada DKM 4A tidak dibenarkan untuk menggunakan enrollment key ni sebagai kunci untuk mereka akses ke dalam platform saya. Okey, jadi pensyarah perlu tahu dan perlu ingat enrollment key tersebut hanya dikongsi merujuk kepada group name yang telah Tuan Puan bangunkan. Dan seterusnya kita save change. Okey, sekiranya Puan Fauziah tadi dia masuk dalam CDOS dia, platform dia, material science ni, okey, dia pun mengulang step yang sama yang saya tunjuk ni dan dia pun create group. Okey, sama ada Puan Fauziah create group sendiri ataupun penyelaras nak tolong create group pun boleh, tak ada masalah. So kita create group lagi sekali. Okey, maksudnya Puan Fauziah akan mengajar di TP 4A. Okey, di TP 4A dan Puan Fauziah akan menggunakan enrollment key, huruf besar, gabungan huruf kecil, okey, 4A, simbol dan juga number. Okey, bagi cukup 8 aksara dan save change. Okey. Jadi, bagi kumpulan grup DKM4A, okey, iaitu saya sendiri, kelas saya perlu masukkan diri saya di sini, member of DKM4A ni sebagai teacher. Jadi, Tuan Puan hanya perlu pergi pada add or remove user. Okey, untuk DKM4A, Tuan Puan perlu pilih nama Tuan Puan. Okey, jadi saya pilih nama saya untuk DKM4A. Dan saya klik pada add. Dan back to group. Okey, so di dalam DKM4A akan ada nama saya lah di sini. So apabila student masuk, okey, platform ni menggunakan password yang telah saya beri tadi, DKM4A @123 tu, okey, senarai nama pelajar akan duduk di bawah nama teacher. Okey, so bagi di TP4A, okey, kita akan add Puan Fauziah sebagai teacher. Okey, kita klik pada add and remove user di bawah ni. Okey, kita pilih nama Puan Fauziah, klik nama Puan Fauziah dan kita add. Okey, seterusnya kita klik di bawah back to groups. Okey, jadi bagi di TP4A, jika kita klik di sini, okey, teachernya adalah Puan Fauziah Zakaria. Dan apabila pelajar Puan Fauziah Zakaria akses platform menggunakan password di TP4A @123 tadi, okey, dia akan keluar list pelajar di bawah ni. Okay, itu cara untuk kita create group dan juga kita kongsi password kepada pelajar.